Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita teruskan, saya minta maaf bagi pihak Cikgu Syamsul bin Yahya dari SK Kampung Bulukan Nakos selaku moderator pada hari ini, tetapi beliau tak dapat masuk sebab masalah cuaca di sana iaitu hujan dan angin yang kuat lah di di Naka. Okey, jadi kita teruskan. Nanti bila GB Syamsul boleh masuk, GB akan mencelah lah. Okey. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak yang berbahagia pada Datuk Dr. Amin Senin selaku pengasas CDL. Kemudian yang berusaha Dr. Ihsan bin Ismail, pensyarah IAB Instek juga selaku penyelaras CDL pada hari ini. CDL PGB. Kemudian Puan Hazwani selaku urus setia, dan juga juru bahagian teknikal dan juga sijil online yang kita terima pada setiap minggu tu. Kemudian semua rakan pengetua, rakan guru besar, guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan yang turut hadir pada program CDL siri 10 pada hari ini. Bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama lagi. Pada siri pertama dulu saya telah pun kongsi berkaitan dengan aplikasi Canva. Okey, aplikasi Canva. Jadi hari ini kita akan kongsi pula tajuk kita tengok sini, intervensi layak sijil SPM. Okey. Baik, intervensi ni salah satu cara sajalah yang kami amalkan, yang kami jalankan macam-macam aktiviti di SMK St. Patrick bermula pada tahun lepas lah sebab saya ditempatkan di sini, posting kat sini sebagai pengetua pada 5 Januari tahun lepas. Kemudian pada minggu pertama tu lah kita dah susun apa program yang perlu dilaksanakan. Dia bukan saja terus kepada intervensi layak sijil, tapi dia semualah sebab pelajar sekolah ni sikit saja. Jadi pada masa tahun lepas tu, masa saya lapor diri, bilangan pelajar 189. Itu sesi SPM 2021 punya. Kemudian masuk SPM 2022. Masa tu pelajar dah makin kurang, sesi 2022 tu makin kurang 160 lebih. Dan jumlah tersebut sampailah sesi sekarang lah, sesi 2023 pun 161. Okey, kita tengok sebenarnya kami di SMK St. Patrick ni bukan fokus kepada 3-5 sahaja. Jadi intervensi layak sijil SPM ni sebenarnya bermula dari tingkatan peralihan lagi. Okey. Baik, kita tengok. Okey. Intervensi sijil SPM dimulakan dengan slogan Smart Ceria Santai. Okey, maksudnya semua warga SMK St. Patrick memulakan tugas mendidik bermula dari jam 6.45 pagi hingga jam 4 petang. Terutamanya yang 4 petang ni fokus pada hari yang ada koko, hari Rabu ada koko, kemudian hari-hari lain kelas tambahan tingkatan 5 punya. Jadi berakhir 4 petang lah setiap hari. Bermula dari saat tiba di muka pintu sekolah hinggalah saat keluar dari kawasan sekolah. Okey, setiap projek melibatkan semua warga sekolah dan pelaksanaannya disusun secara berstruktur dan teratur. Dan kami sentiasa menekankan keseronokan bekerja, belajar, kemudian keceriaan itu maksudnya kawasan sekolah dan juga dalam kelas dan keceriaan warga SMK St. Patrick ni, kemudian menekankan
kesegeraan. Maksudnya apa-apa pelaksanaan projek ke aktiviti kerja buat kami maksudnya segera. Okey, maksudnya kalau kata tindakan tu ambil tindakan yang segeralah. Okey, dalam menjayakan projek yang akhirnya menuju pada matlamat kepada kemenjadian murid. Okey, sebelum kita pergi macam-macam aktiviti lah yang kami buat tu, yang kami jalankan dari bulan Januari 2022 tu sampai hari ini. Okey, jadi sebelum kita kongsi tu sebenarnya intervensi layak CJ ni saya sendiri sebagai pengetua telah pembentang dengan pihak JPN. Ni kita tengok ni yang ni dengan pihak PPD dengan pihak PPD pada 9 Ogos 2023 4 pagi hingga 2 petang. Tapi slot yang kongsi ni layak CJ ni hanya 1 jam sajalah. Tapi program tu berlangsung pukul 8 pagi hingga 2 petang. Jadi ada slot-slot lain dengan disampaikan oleh Tuan PPD sendiri. Jadi slot yang untuk sekolah Saint Patrick ni hanya sajalah. Tengok ni. Kemudian slide yang sama juga, perkongsian tajuk yang sama. Kita telah pun dengan pihak JPN sebab pihak JPN sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kedah telah pun datang melawat di Saint Patrick ni pada 3 Ogos. Okey, jam 12 tengah hari sehingga 3 petang lah pada hari tersebut. Kemudian slide ini jugalah dibentang untuk lawatan tersebutlah. Okey. Dan hari ini kita kongsilah di alam maya dan juga kita boleh macam cikgu-cikgu lain yang tak dapat turut serta pada hari ini boleh tengok kemudian dalam YouTube kan. Nak tengok apa yang kami telah lakukan sehingga dapat lonjakan sarjana dalam SPM 2022. Ini CJ yang kita dapat pada hari tersebut. Dan ini majlis yang disampaikan di yang ni 8 hari bulan Jun itu masa tusan SPM umum. Okey. Di Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa. Okey, kemudian kita tengok seimbas lalu sebab sekolah SMK seperti yang saya ceritakan masa CDS siri pertama dulu Saint Patrick ini dah umurnya 90 tahun. Okey, ini 90 tahun dan saya ni lah nombor 30. Okey, nombor 30. Yang sekolahnya kecil saja. Okey, diasaskan pada 1 Ogos 1933 oleh ni hartawan lah Encik Yong Tek Yun. Okey, sekolah ini bermula dengan 11 orang, 2 orang guru saja pada masa dan 2 orang guru tu iaitu Yong Tek Yun dan Encik Chu Sun Ni. Okey, ini sekolah Secretary adalah sekolah Inggeris pertama di daerah Kulim. Okey, jadi pada mulanya tumpang je dulu, kemudian setelah bangunan di sini siap, baru pindahlah ke sini pada tahun pada tahun 1940 ni sebelum perang kan. Okey, jadi berpindah ke sini, kemudian tanah ni keluasannya lah 1.6 hektar didermakan oleh Tan Ah Choi. Okey, kemudian tahun 1941 ini sebelum perang dunia, pelajar seramai 180. Lebih lagi pada bilangan pelajar sekarang sebab pelajar sekarang kami hanya ada 161. Okey, jadi masa tu 5 orang guru. Okey, ini dah umur tahun. Kita tengok yang telah kami laksanakan. Okey, intervensi layak sijil tahun SPM 2022. Okey, kalau cikgu tengok di sini, tuan-tuan dan puan boleh tengok kat sini. Kita punya slogan kurikulum, highway ke puncak sederak sepakat bersepadu. Okey, ini highway slogan untuk
kurikulum lah. Unit kurikulum. Okey, kita tengok saya letak color merah hitam. Okey, yang color hitam ni apa yang telah kami laksanakan pada tahun lepas lah untuk SPM 2022 punya. Okey, pada masa tu kita target GPS sekolah pada masa tu GPS 6.08 kita target. Tapi kita dapat layak sijil tu GPS 6.10. Kita tengok sini ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kat sini nama-nama program. Ini nama cikgu-cikgu kami. Ini sajalah. Ya, cikgu 21 orang, kemudian AKP 3 orang. Jadi jumlah semua 24 orang. Okey, pelajar 161. Okey, jadi ini programnya. Okey, yang warna yang color hitam ni. Tudasa, kelas petutan, kelas putekan, kembara sejarah, kelas fajar, bacalah sayang, kelas tambahan. Kelas tambahan ni berfokus modul-modulnya dan menggapai impian. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dah boleh tengok kat sini yang warna merah. Okey, yang warna merah ini yang tahun inilah. Okey, kita tambah lagi aktiviti projek untuk tahun 2023 untuk mencapai JPS layak sijil SPM 2023 kita target 5.82. Okey, ini dia ya. Okey, jadi sekarang kita nak tengok apa yang telah kami laksanakan tahun lepas. Okey, sebenarnya walaupun SPM tahun lepas tu 2022 memula pada persekolahan pada bulan 3, tapi untuk diorang masa ni kami dah mula masa bulan 1 lagi, bermula bulan 1 lagi. Okey. Jadi apa masa bulan 1 minggu pertama saya datang tu, bulan pertama tu saya telah pun perkenalkan slogan ni lah, Semak Ceria Santai. Jadi semua ni memang ada di kita letak di kita buat banner letak di tapak perhimpunan. Jadi semua pelajar boleh tengok termasuklah dengan sejarah sekolah tadi tu semua pelajar semua boleh tengok kan, boleh baca, boleh hadam dan aktiviti yang kita buat pun contoh macam explorers, buat quiz ke apa dia boleh rujuk situ. Sejarah sekolah, contoh kuis berkaitan dengan sekolah ada di di tapak perhimpunan di dewan terbuka kami ada signboard kat situ. Kemudian ada signboard ada Smart Ceria Santai. Okey, jadi cikgu ke pelajar ke semua boleh hadam apa dia Smart Ceria Santai tu. Okey, jadi yang ni kita telah kita lancarkanlah Smart Ceria Santai tu pada 9 Januari. Ya, pada 9 Januari. Kemudian taklimat ini juga disampaikan kepada pelajar SPM pada masa tu pelajar SPM 2021 punya. Okey, dan ini kita tengok gambar ni sebelah ni, ini SPM ni pelajar-pelajar ni SPM 5 juara dan 5 kreatif. Yang ni calon SPM 2023. Ini yang dalam gambar ni. Okey. Okay, ini Smart Ceria Santai. Okey, kita tengok seimbas lalulah. Smart tu apa dia? Sentiasa mengamalkan budaya kerja sepasukan. M meminimum waktu tetapi maksimal ganjaran. A amalan baik menjadi ikutan. R roh dan jiwa yang damai. Kemudian T takwa dan istiqomah. Okey, sekarang kita tengok apa dia lah ceria. Okey, sekarang kita tidur pula. Okey, ceria. Si cantik di mata, cantik di hati. Cantik ni semualah maksudnya masuk kawasan sekolah nampak cantik. Masuk dalam kelas cantik. Akhlak pun cantik. Kan macam tu. Itu maksudnya lah. Okey. Emosi dikawal dengan ilmu dan amalan. Okey, jadi pelajar-pelajar St. Patrick ni bukannya kata apa ya. Kebanyakan dia memang B40. Jadi macam-macam masalah dengan latar belakang pelajar. Jadi cikgu pun memang banyak sahabat. Cikgu dan juga pelajar memang kena kawal lah emosi. Kawal emosi macam mana? Okey, nanti ada aktiviti khas untuk pelajar untuk mencapai ni lah. Kawal emosi dengan ilmu dan amalan tersebut. Okey, sekarang kita R, kita tengok R redha dan sabar.
iltizam, kemudian A, aman, gembira, berasa selamat di St. Patrick. Maksudnya slogan tu tambah lagi lah. Kita sebut apa ya, peribahasa ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Okey, pelajar kami ni, ni tengok ni ya, muka-muka yang aktif sukan. Okey, ini gambar yang ni kat Dewan. Ini setiap pagi memang kami adalah apa, yang ni kalau berkumpul di Dewan macam ni, di Dewan terbuka, hari Ahad, hari Rabu dan Khamis. Yang ni kalau macam hari Isnin dengan Selasa pelajar akan di dataran. Kemudian bila mereka berkumpul di sini pada pukul 6.45 tu ada, sebab ada yang datang awal, 6.30 pun dah ada yang naik van tu. Okey, dia orang kumpul kat sini, duduk kat sini. Maksudnya bila duduk kat sini ataupun di dataran, maksudnya dia orang memang kena baca. Kena baca. Di sini kami adakan program Bacalah Sayang. Yang kena baca. Nah. Okey. Jadi sekarang kita tengok apa dia pula, santai. Okey, santai dengan santai. Tapi apa dia maksudnya? Seronok berada di sekolah. Kan, jadi cikgu pun seronok, pelajar pun seronok. Maksudnya seronok. Ini kita buat macam ni sebab salah satu cara lah nak tarik perhatian pelajar supaya suka datang ke sekolah. Sebab apa, kehadiran SMK St. Patrick ni sentiasa dalam lingkungan kehadirannya 70 ke atas. Kemudian kalau hari Ahad dengan hari Khamis 60% saja. Jadi kita buat macam-macam lah. Nanti kita tengok apa dia macam-macam tu. Okey, tadi saya dah sebut kita berkumpul di dataran. Okey, ini dataran lah, dalam gambar ni dataran. Hak tadi dewan yang berbumbung, dewan terbuka. Yang ni di dataran. Okey, di dataran ni nanti kita tengok apa kita buat. Okey. Kemudian antara rakan rasa sebuah keluarga yang besar, cubit paha kanan, paha kiri turut terasa. Macam inilah. Tak kira pelajar atau guru macam ni. Jadi kami ni sebab kecil kan, sekolah kecil, jadi kena ada macam ni lah. Okey. Saling membantu, kemudian hubungan yang erat, tak ada yang kita apa, sikap negatif tu tak boleh ni sangat. Kalau asyik duk melayan sikap negatif, jadi kami akan masalah lah, bincang sebab cikgu sikit kan. Okey, kemudian niat di hati, ikhlas, syukur. Kemudian cikgu-cikgu mesti kena ada rasa insan terpilih sebagai guru. Kemudian kena redha. Okey, sebab apa? Pelajar yang dihantar ke sekolah ni memang pelajar yang memang yang dah orang kata sekolah lain tak dapat lah, tak dapat sekolah lain. Okey, sebab tu ada peralihan sekolah ni. Kan? Jadi sebenarnya separuh daripada peralihan tu lah akan naik tingkatan 1, 2, 3 sampai 4. Jadi kita tengok itu kan. Jadi segala-galanya memang kena ada usaha yang bersungguh-sungguh. Okey. Kemudian T maksudnya usaha, sikap kita tu tanpa syarat dan peraturan yang membayangi lah. Buat satu tu tak boleh lah. Syarat dia macam ni, syarat tak boleh lah. Jadi cikgu kena tadilah ikhlas tadi. Okey. Kemudian angan-angan diiringi usaha dan doa akan menjadi realiti. Okey, macam saya selalu cakap dengan cikgu-cikgu, kalau kita rancang macam ni tapi kita tak ada kerjasama, duk asyik angan-angan saja nak capai, tanpa usaha kita tak akan dapat. Sama juga dengan pelajar. Kita target dia pelajar macam ni kan, kita bagi tahu, kita buatlah hari penetapan target, tapi usaha pada pelajar tak ada. Jadi takat angan-angan saja tak akan berjaya lah. Okey. Kemudian I tu kita macam ni lah, saya kata indahkan hidup kita sementara ada ruang dan masa. Sementara kita ada ni lah. Jadi kita indahkan hidup kita. Sebab cikgu-cikgu ni, saya selalu tanya cikgu-cikgu, dunia pekerjaan kita ni rumah dengan sekolah. Jadi kita kena ada yang tu lah. Selagi kita jadi cikgu ni, kita diamanahkan. Jadi sementara tu, kita terimalah anak murid kita yang seadanya tu, kita buatlah. Selagi kita mampu, kita buat macam-macam program supaya mereka capai yang seperti yang kita nak, iaitu GP,
kan. GP tadi, GPS sekolah 5.82 tadi. Okey, jadi tapi kita tak boleh mula tu fokus pada SPM saja. Kita bermula dari apa? Dari peralihan lagi. Okey, jadi apa yang telah kita tengok ni pelajar kami lah. Kalau kita tengok memang pelajar kami ni ramai lelaki sebenarnya. Okey, ramai lelaki. Okey, tadi ni data tadilah guru 21, AKP 3 orang, murid 161. Okey. Kita tengok bilangan pelajar kan yang ni, bilangan pelajar. Cikgu pula kalau tuan-tuan dan puan tengok cikgu yang muda 8 orang. DG41 4, 7 orang. Ramai dah. Maksudnya cikgu dia ni ramai di sini. Cikgu sini ramai. DG54 ni 4 orang. Kan jadi yang senior ni ramailah. 8, campur ni 9 kan. Ada 13 orang. 8 orang saja cikgu yang DG41, DG44. Dia masuk kategori muda lah ni. Kan jadi maksudnya cikgu pun senior ramai. Okey. Ada positif, ada negatif. Cikgu senior ramai ni dia mahir. Positif lah. Tapi masalah kesihatan pula. Masalah kesihatan kan. Jadi macam tu lah. Okey. Jadi kekuatannya tu maksudnya pengalaman. Cikgu ramai yang berpengalaman. Kan. Kekuatannya. Okey, kalau kita tengok ni bilangan pelajar lah. Okey. Peralihan tahun ni 10 orang. Jadi peralihan ni lah yang akan naik-naik nanti tahun SPM 2007. Maksudnya 10 orang ni yang apa? Asalnya dari peralihan. Jadi maksud tingkatan 5 sekarang pun 1/3 nah. 1/3 adalah dari peralihan. Okey, kita tengok ya satu persatu. Satu persatu. Tengok, okey, ini enrollment. Kalau kita tengok sini, ini lelaki ya. Pelajar lelaki ada 94 orang, pelajar perempuan 67. Okey, pelajar lelaki kita pun tahu sekolah ni kan memang nama pun sekolah SMK St. Patrick. Kalau dulu mula-mula dibuka memang untuk lelaki sahajalah. Okey, kemudian St. Anne Convent tak jauh lah dari sini, dalam 2 kilometer dari sini. Itu untuk perempuan. Kan jadi yang ni untuk lelaki. Jadi sampai sekarang memang lelaki lah ramai. Pelajar perempuan sikit saja. Okey. Jadi kita tengok lelaki 94, perempuan 67. Okey, sekarang kita tengok okey ini dalam bentuk carta kan. Kita tengok tu Kita tengok carta boleh tahulah. Yang warna biru ni lelaki tengok. Setiap tingkatan memang ni lah. Cuma tingkatan 3. Tingkatan 3 pelajar perempuan lebih ramai. Kalau kaum mula kita tengok ni, kaum mula lebih ramai 86, Melayu, India 60 orang, Cina 10 dan lain-lain ada 5. Kita ada bukan warga negara pun ada. Kan? Jadi ada 5 orang. Okey. Baik, sekarang kita tengok. Okey, ini untuk SPM 2022 kami sediakan SWOT. Memang kami buat ni memang perancangan apa semua memang ikut seperti yang diajar lah, seperti yang kita sebagai cikgu ni memang wajib buat. Kalau kita nak buat program apa-apa kan, intervensi ke apa kan, memang kita kena buat SWOT. Okey, jadi untuk SPM 2022 ini SWOT-nya lah. Okey, ini SWOT-nya. Dari situ kita boleh tahulah weakness ni apa. Dia kehadiran banyak masa bawah 80. Tahun lepas kan baru nak ni balik selepas PKP kan 2021 dan 2022 barulah nak cuba nak jinak-jinak balik nak ke sekolah. Jadi kehadiran okey sentiasalah setiap hari tak pernah mencecah 80%. Okey, kemudian murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 ada masa tu 15 orang yang tidak, itu tak kira peralihan tingkatan 1 hingga tingkatan 5 tidak menguasai 3M ataupun sekarang kita sebut 4M lah sebab M yang satu lagi tu menakul kan. Kemudian kadar ketidakhadiran yang tinggi. Itulah ramai sangat yang tak hadir kan.
lebih ketara lagi pada hari Ahad dengan hari Khamis. Diorang ni macam-macam lah yang tak hadir ni sebab apa? Antaranya bekerja, kemudian ada tak minat belajar, kemudian yang memang tak buat apa-apa pun duduk dekat rumah, memang tak mau main sekolah. Sebab dah seronok sangat duduk di rumah tahun 2020-2021. Jadi seronok sangat dah duduk kat rumah, jadi tak mau main sekolah. Okey, baik. Sebenarnya kita tengok ni halang kan? 60% ibu bapa berdikar rendah, kemudian masalah lain lagi lah macam ibu tunggal, kemudian perceraian, kemudian ada yang duduk dengan penjaga saja, ada dengan anak yatim, jadi macam-macam. Kan? Kemudian waris memang serah pada sekolah 100% lah. Kecuali lah ada yang anak cikgu pun ada kat sekolah ni kan. Anak cikgu sekolah sini, anak cikgu sekolah lain, sekolah rendah ada. Tapi sikit sangat lah dalam 10% macam tu saja. Okey, kemudian ni lah waris guna anak untuk bekerja. Budaya permainan gadget. Nanti mana-mana je lah sama ada budaya. Sebab sekolah harian macam ni lah kan. Okey, kalau luar bandar, cara luar bandar. Macam kami, yang kami ni dalam bandar kan. Jadi cara dia apa ni sama saja kan. Okey. Baik, cuma kami sekolah kami sebab dalam bandar syukur satu je lah, tak adalah macam kes dada, tak adalah kan. Kalau sekolah luar bandar ada yang kes macam tu. Okey. Baik, kita tengok dulu ini sejarah berkaitan dengan GP SPM. Kalau kita tengok sekolah kita pernah dapat baik 2019 6.58. 2000 ni masa PK GP tengok kan naik. Kemudian 2021 tu yang periksa bulan Mac 2022 tahun lepas lah. Itu kan. Tengok tapi bilang apa ni layak CJ ramai 24 orang. Calon 39. Okey, jadi GPS dapat 7.8. Okey, lepas tu ini kita tengok AR3 lah. Okey, AR3. Yang ni AR3 ni maksudnya AR3 yang SPM 2000 calon SPM 2022. Kami 2022 ada 15 orang pelajar. 15 orang pelajar saja. Jadi masa tu AR3 kita dapat 7.13. Sedangkan kita target 0.08. Maksudnya tak jauh dah tu. Kan 7.13 jadi tak jauh dah. Kalau kita tengok SPM 2021 7.80 kan. Jadi tak lebih baik lah. Jadi kita target 6.01, kita dapat 6.10. Tuan-tuan dan puan boleh tengok kat sini jumlah pelajar calon 15 tapi tak hadir seorang. Memang semua paper dia tak hadir lah. Jadi pelajar yang hadir hanya 14. Lulus semua 7. Jadi maksudnya lulus semua subjek tu 50% lah. Layak CJ 14 orang. Jadi semualah kita dapat 100% layak CJ. Kemudian GP lonjakan sarjana lah. Okey, 7.80 ke 6.10. Okey, lonjakan sarjana. Okey. Baik, jadi apa yang kita buat? Saya ceritakan seimbang lalu sikit-sikit sajalah. Kelas tambahan kosnya 800. Kelas tambahan ni kita buat berfokus. Okay, kita buat modul. Lebih pada hak 3/4 lah. 3/4. Yang hak silibus 3/5 tu. 3/5 kita laksanakan dalam kelas. Okay, yang dalam kelas tambahan tu kita fokus ataupun topik-topik yang kita fokus lah. Setiap subjek kita buat ini memang ada jadual. Okey, kos untuk modul dalam 800. Kemudian kita buat program menggapai impian. Yang ni untuk subjek sejarah. Yang ni subjek sejarah. Kita buat subjek sejarah yang ni sebab pelajar SPM pelajar SPM kan 15 orang saja calon. Jadi kita buat semua pelajar kita ambil tiga Tan 2, 3, 4, 5. 110 orang pelajar. Macam itulah. Okey, jadi kita buat program tu. Kita jemput cikgu pakar, cikgu Bahtia Syukur dari SMK Benut.
Kita jemput beliau untuk bagikan teknik belajar, teknik menjawab. Itulah. Okey, pada Julai. Kemudian sentuhan kasih kita buat juga program di hotel. Sebab pelajar, kita pun tahu pelajar sekolah St. Patrick ni memang tadi lah, memang susah lah kalau kata nak kata pun nak ke hotel memang tak pernah jejak lah. Kan, jadi kita bawa lah pelajar ni ke hotel, jadi sehari di sana. Okey, kita buat di hotel, kemudian sumbangan yang ni memang sepenuhnya lah sumbangan daripada YDP PIBG. Mantan lah, kalau sekarang ni mantan dah lah. Okey, kemudian kita buat kelas Fajar ni sebenarnya dah lama dah. Kelas Fajar ni sebelum PKP lagi, SMK St. Patrick ni memang dah lama dah buat. Okey, ada modulnya. Jadi bila saya jadi pengetua ni, kita teruskan sajalah. Okey, yang ni pun ada modulnya lah. Yang ni, kelas Fajar ni. Kemudian modul kelas Fajar ni, kalau tak sempat, tak siap, sambunglah sebelah petang. Sambung belah petang, kelas tambahan. Jadi modul yang sama. Tapi ada juga kita guna modul bila dah dapat modul yang Hak Negeri Kedah punya, modul Kampoi. Jadi kita fokus modul Kampoi tu. Inilah semua subjek. Modul Kampoi tu semua subjek. Inilah kos dia. Kan bila dah ada modul Kampoi, jadi kami teruskanlah kelas Fajar guna modul Kampoi tu untuk kelas Fajar dan juga kelas tambahan tadi. Okey, hak ni masa awal-awal yang RM400 masa awal-awal. Sebelum ada modul Kampoi. Okey, kemudian kita buat kelas pecut. Kelas pecut ni sebelum SPM ataupun hari-hari yang tak ada paper. Sepanjang SPM tu hari-hari yang tak ada paper. Contoh macam Jumaat, Sabtu, Ahad tak ada paper, jadi kita buat kelas pecut. Yang tu kita ada modul lain pula tu. Yang ni kos dia. Dan bukan setakat duit modul, yang ni kita bagi makan. Kita bagi makan yang ni. Kemudian ada juga yang kelas malam. Yang belah malam. Kelas pecut ni belah malam. Yang tu ada cikgu dekat inilah. Tak ingat pula nama cikgunya. Waktu malam untuk subjek matematik. Yang tu pun bayar juga. Bayar juga. Ada ni saya tulis kat sini. Sumbangan PK1. Okay. Kita bagi makan ni sebab hari tu sepanjang peperiksaan tu. Kan. Jadi kalau macam tak ada paper, kita buat kelas ni kelas pecut lah. Okay. Tu kita tengok banyak tu sebab apa? Kelas yang online pun kita bayar, tolong bayar macam tuition lah. Tuition online kita bayar. Itu untuk subjek matematik. Kemudian makan, dia orang kelas tu makan petang. Kalau buat kelas petang pun memang sediakan makan juga. Yang tu ni. Okay, kemudian kita juga buat kembara sejarah. Dia ada 2 kali kita buat kembara sejarah ni. Satu, yang ni kan apa? Tak adalah macam kita nak suruh pelajar tu belajar saja je kan. Jadi kita bawa dia orang jalan-jalan juga. Okey, kita bawa ke Taiping. Kos dia RM3,000. Kemudian kita bawa ke Johor RM11,000. Jadi yang ni dari PIBG dan juga sumbangan YDP sendirilah. Kemudian selebihnya kutip dengan bayaran peserta lah. Okey. Baik, gambar sajalah saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini kelas pecut guna modul YAPI. Modul YAPI ni 5 Januari. Okey, ini kelas kelas tambahan. Ni masa kelas pecut juga ni lah. Okey, ada ikrar kita buat lah. Ini kita buat ni ada 6 orang. Kita target 6 orang masa tu lulus semua subjek. Tapi kita dapat ni nama-nama kita target. Tapi kita dapat 7 orang lulus semua subjek. Kan, ini masa ini result percubaan lah ni. Ini result percubaan. Okey. Dan yang ni, ini yang kita panggil menggapai impian yang kita jemput Cikgu Bahtiar dari Johor tu. Ini. Okey, ini programnya memang Cikgu Bahtiar ada di sini sampai pukul 3 petang lah. Slot dengan pelajar sampai pukul 1. Okey, lepas tu dengan cikgu-cikgu sekejap lah. Pukul 2 sampai pukul 3 macam tu. Okey, slot dengan cikgu. Okey, lepas tu kita tengoklah gambar-gambar yang tahun lepas. Ini yang dekat Hotel Sri Malaysia.
Sebab pelajar kami kan sikit masa tu SPM 2022 tu sikit. Jadi kami ambil lah tingkatan 5, tingkatan 4. Yang sekarang tingkatan 5 tu kami ambil juga pelajar tingkatan 4 tapi 10 orang sajalah yang memang kami target target lulus semua subjek. Kan? Okey, dan ini gambar ke Taiping, kita bawa pelajar ke Taiping. Yang ni kita yang ke Johor. Ke Johor, Tanjung Piai. Ini Tanjung Piai, ni SMK Benut. Kita ke sekolah Cikgu Bahtiar lah, SMK Benut. Ini Tanjung Piai, yang ni kita ke Ladang Herba. Ladang Herba di Pagoh. Okey, kita sebelum nak sampai Johor tu, kita tinggal di Ladang Herba Pagoh. Itu macam kita macam kata apa ya, nak menceriakan pelajar. Tak ada lah asyik berkurung di sekolah, rumah je. Jadi keluar mencari ilmu di luar. Okey, nak cikgu juga santai-santai, sonok-sonok kan. Jadi tak ada lah terperap di St. Patrick ni saja. Dah lah sebelum tu PKP 2 tahun kan tak ke mana. Jadi itu yang kita nak lah. Kan, nak bagi sesuai dan slogan smart, ceria, santai tu. Kan, okey, ni kita tengoklah. Ini resultnya lah. Okey. Ni result kita tengok. Okey, GP 6.10, layak CJ 100%, lulus semua subjek 50. Okey, kalau tengok ni 6A tak adalah kami kan. Tak adalah masa tahun lepas. Tapi untuk tahun ni kita ada 3 orang kita target untuk 6A. Okey, straight A tak adalah memang kata apa, kalau berlaku tu, kalau dapat untuk tahun ni, pelajar tahun ni katalah ada seorang memang kata dah jadi satu sejarah besar jugalah. Ya, kan? Sejarah besar jugalah untuk SPM 2023 ni yang sekarang ni. Okey, macam sebelum ni ada gagal semua subjek. Gagal semua subjek ada seorang. 2021 ada seorang, tapi tahun lepas tak adalah sebab kan semua lulus layak CJ kan, layak CJ 100% kan. Okey. Okey, sekarang kita tengok ini. Saya besarkan lah ni lah buat color-color. Kan kita tengok ni ya. Bukan saja subjek sejarah dengan BM yang 100%, kita tengok. Okey, PSV pun 100%. Pendidikan Islam 100%, bahasa Tamil pun 100%. Okey, subjek lain tak 100%, tapi kita tengoklah macam BI 5.1 ke 28 naik jadi 85%. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kan, peratus naik begitu tinggi, 51 ke 85 itu BI. Okey, matematik. Okey mula-mula 2020 50. 50% kan. Okey, yang di 2021 13% saja. 2022 50 balik. Itu maksudnya peningkatan yang tinggi, peratus yang tinggilah naik. Kemudian sains 53 ke 85. Okey, PSV 86 tadi ke 100, pendidikan Islam 78 ke 100. Okey, pendidikan moral 16% saja tahun 1. Sebab tu tahun 2021 GP-nya 7.8 tu. Okey, kemudian naik 2022 87. Okey, perniagaan 55 naik jadi 92. Okey, jadi kita tengok tu lah menyebabkan semua subjek memang peratusnya tinggi kan. Kenaikan peratusnya. Okey, sekarang kita tengok ini hari keputusan diumumkan lah. Okey, yang ni saya saya pergi ambil CJ penghargaan tu. Okey, dan inilah hari ni. Ni sekarang lah pelajar-pelajar yang cemerlang tadi ada dalam gambar ni yang masuk tingkatan 6 ada 5 orang. Okey. Ada 5 orang. Sebenarnya dah lebih lagi yang dapat tu, tapi yang lain tu tak sambung ke tingkatan 6. Okey, yang ni dia dah 5 orang yang sambung ke tingkatan 6. Ni ada nama ni di SMK Keladi. Ni dia orang share lah gambar ni. Okey, ni pelajar-pelajar ni. Ni ada 6 orang sini. Ni yang ni hari terima CJ, terima slip keputusan SPM yang ni.
Okay, yang lain tu semua gambar mereka yang di SMK Keladi lah. Ini ya, mereka masuk tingkatan 6 di sana. Okay, sekarang kita tengok untuk SPM 2022 sebab kita dah lonjakan sarjana tu kan. Jadi kita untuk SPM 2023 kita buat SWOT. Kita buat SWOT juga sebab kita ikut pengalaman yang lalu kita buat SWOT. Okey, dan inilah SWOT-nya. Tapi kita tambah lagi. Dia berubah sebab SWOT ni berubah. Sebab apa? Cikgu makin kurang. Cikgu ada keluar masuk. Okey, kemudian saya masa tu saya apply teruslah ilmu MPQL. Okey. Sebab tahun lepas saya tak apply lagi ilmu tu. Sebab tahun mula-mula saya tak nak cikgu pun terkejut sangat kan. Jadi yang ni sebab tahun ni kita dah terima awal 3 TS25 kohort 8. Jadi kita pun masukkan lah. Saya pun masukkan lah Canvas. Canvas kan step-step dia ni. Setiap program tu kita buat step-step ni. Dan kita ada sesi perkongsian. Dan sekarang ni lah salah satunya sesi perkongsian dengan dalam CDL. Kan? Okey. Ikut ni lah. Okey. Dan kita juga buat Ishikawa. Sebab masa MPQM memang wajib buat lah step-step ni kan. Okey, jadi saya applykan semualah supaya cikgu fikir-fikir GK semua cikgu lah tahu proses nak menyediakan kita nak buat intervensi apa tu kita kena buat step-step dia. Okay. Kemudian hasilnya saya tak masukkan banyak dalam ni, saya masukkan satu saja yang kita fokus intervensi layak CJ yang perlu sangat. Yang lain tu yang saya tadi tu macam biasa juga. Yang ni kita kena fokus lebih sebab apa? Pelajar kita yang kita nak selesaikan yang pelajar yang tidak kuasai 4M tu. Kalau kita tak selesaikan yang tu, kita tunggu naik tingkatan 4, tingkatan 5 baru nak selesai, dia akan jadi masalah nanti. Tak selesai jugalah, takkan capailah isu nak 100% layak CJ tu. Okey, jadi kita buatlah Ishikawa ni kan. Okey. Itu idea lah, dapatlah idea celik ilmu. Kita bagi nama program tu celik ilmu. Okey, yang celik ilmu ni lah saya akan share macam mana step-stepnya. Kan step-stepnya nah. Okey, apa dia ni? Kita nak selesaikan murid tidak kuasai 4M. Okey, membaca, menulis, mengira dan menakul. Jadi kalau benda ni selesai baru bolehlah capai 100% layak CJ. Kan sebab kalau sekarang macam tahun lepas ada juga pelajar yang bukan langsung tak kuasai tapi dia agak slow lah. Macam menulis ayat pendek-pendek saja kan ada juga. Tapi alhamdulillah 100% layak CJ. Jadi untuk tingkatan 5 sekarang tahun SPM 2023 ni kita ada 2 orang pelajar. Kan yang duk merangkak tapi tahap dia tu lebih slow lagi berbanding dengan yang pelajar tahun lepas. Jadi kita tak fokus pelajar tu saja, tapi kita ambil dari tingkatan 1. Kita ambil dari tingkatan 1. Semua ada dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5 ada 7 orang. Bila ada 7 orang ni, setiap tingkatan memang ada lah. Ada setiap tingkatan ada 1, ada 2 macam tu. Semua 7 orang. Kita tak ambil peralihan sebab peralihan memang dia ada silibus dia sendiri dah. Okey, nanti kita akan tengok yang peralihan tu naik tingkatan 1 tahun depan. Kita akan pulihkan macam ni jugalah. Okey. Jadi kita ambil kita ada 7 orang. Okey, kita tengok ni 7 orang. Okey. Tapi kalau masuk peralihan sekarang ada 10. Sekarang ada 10. Okey, ini yang kita ambil ni. Kita buat program celik ilmu. Okey, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 orang. Tingkatan 1 hingga tingkatan 5 ada 7 orang. Okey, kita tengok sini. Tingkatan 1, 2 orang. Tingkatan 2, seorang. Tingkatan 3, seorang. Tingkatan 4, seorang. Tingkatan 5 ada 2 orang.
Okey, kita tengok tu lelaki ramailah, dah lagi pun pelajar sekolah ni kan lelaki ramai. Okey, jadi dia kalau ni kita tengok 10% lah. 10% yang tak kuasai 4M. Ya, okey, tak kuasai. Okey, kita 4 yang ni kita bukan fokus membaca bahasa Melayu saja yang tu. Kita juga bawah program ni kita ada pelajar tingkatan 1 ada 6 orang, sebelum ni 9. Tapi ustaz dah laksanakan yang tu kita bagi nama Celik Quran. Di bawah tajuk Celik Ilmu ni Celik Quran. Dia ada anak dia lah. Okey, Celik Quran ni ustazah, kami ada seorang ustaz, seorang ustazah. Okey, ustaz PK1, ustazah guru kanan kemanusiaan. Jadi dua orang ni, ustaz dengan ustazah ni akan bukan akan, maksudnya telah pun laksanakan Celik Quran. Jadi setakat ni 3 orang dah okey dah celik dah. Okey, tinggal 6 orang lagi. Jadi kita teruskan yang tu di bawah Celik Ilmu. Namanya Celik Ilmu. Okey, jadi sekarang kita tengok ni kita target SPM 2023, kita target semualah. Bila kita target semua layak CJ tapi 2 orang bermasalah tu kan. Okey, tak kuasai 4M. Masalah lah. Okey, sekarang kita buatlah program apa. Kan, ini nama-nama program. Tadi kita dah tengok dah yang color hitam tadi. Color hitam maksudnya yang tahun lepas diteruskan. Okey, contoh yang ni lah. Okey, yang ni. Ni kan, menggapai bintang ni, yang ni kita telah pun melaksanakan bulan Julai itu. Kelas Fajar kita on juga. Modulnya kita tambah. Okey. Kita buat lain sikit yang ni. Kelas Fajar ni sambung sekali dengan kelas tambahan waktu petang. Jadi modul tu kita buat 2 set. 2 set maksudnya macam ni. Pelajar yang berpotensi cemerlang macam lain, yang selalu tak pernah lulus tu ada modul lain. Kita buat 2 macam tu. Okey. Tapi jadual pelaksanaan dia okey. Fajar pagi guna bahan yang sama untuk belah petang. Macam tu. Kemudian kita tambah yang ni, bilangan cikgu kita tambah. Macam contoh, macam subjek sejarah kita ada 2 cikgu sebab 2 kelas kan. Okey, 2 cikgu. Kemudian matematik ada 3 orang cikgu. Subjek-subjek lain contoh, kecuali perniagaan sajalah. Perniagaan dengan pendidikan Islam, seorang sajalah. Okey, tapi subjek sains 2 cikgu, subjek BI seorang saja. Okey, sebab seorang cikgu yang akan bersara KJ54 akan bersara pada bulan 10 nanti. Jadi Cik BI seorang saja. Okey, jadi ini kosnya duit PCD kita buat inilah, kita buat modul. Okey, yang ni menggapai bintang kita buat di hotel juga. Okey, sebab pelajar tahun ni kan 32 orang. Jadi kita kita fokus 3x5 sajalah. Okey, kita buat macam tahun lepas ada subjek sejarah, tahun ni kita tak buat subjek sejarah, kita buat BM, Sains, Maths dan BI. Kita buat 4 subjek untuk tahun ni. Di hotel yang sama, tempat yang sama. Yang ni kita guna duit zakat lah dengan duit PABG. Okey, lepas tu kelas intervensi. Kelas intervensi ni sebenarnya yang kita bagi nama kelas tambahan tu lah. Kita tukar nama sikit dan kita juga ada modul. Modul tu selain dari modul yang kita guna ikut berfokus tu, kita juga saya sendiri yang buat modul. Okey, saya buat modul sebab saya memang tiap-tiap tahun memang saya buat modul lah. Jadi kita guna itulah. Okey, yang ni. Okey, saya sendiri modul yang saya buat sendiri. Okey, lepas tu kita buat, tahun lepas kita kembara sejarah pagi macam tu. Sekarang tahun ni kita tak buat macam tu, kita buat ke IPG. Sebab pelajar kami tahun ni dia ada yang excellent, macam saya cerita tadi kita ada target 3 orang 6A kan. Okey, jadi kita bawa pelajar ni ke IPG Tunku Bainun.
Jadi nak bagi tahu pendedahan kat dia orang rasa sendiri macam mana belajar dekat U kan, maksudnya dekat IPG tu contoh macam U lah, maksudnya nak bagi semangat belajar kat dia orang lah kan. Kemudian kita melawat lah di tempat-tempat di sekitar IPG tu. Sempat juga kami buat rakaman YouTube kan, ada apa yang IPG punya lah, yang pelajar dengan pesara IPG selalu buat siaran melalui YouTube IPG tu. Jadi kami jadi macam tu lah. Okey. Jadi cikgu semua pilah kat masa ni sebab IPG atau Combined dekat saja. Jadi cikgu-cikgu naik kereta, pelajar naik bas dengan cikgu ada 7 orang. Jadi ni lah kos dia. Sebelah petang balik tu kami santai-santai dekat Ruza, tempat bersosial lah kat situ. Okey, jadi itu Jadi kami nak pelajar ni explore sambil tu dapat ilmu, tak ada lah terperap di sekolah saja macam tu. Okey, nak emosi dia orang ceria kan. Lepas tu itu kita buat bulan Julai. Kemudian bulan Ogos ni kami pun dah selesai dah pertengahan tahun kan. Tapi apa yang saya tengok lah pelajar saya yang sebab saya ajar 3 kelas hak depan tu. Okey, pelajar saya tu memang kelas saya 17 orang. 16 orang memang markah naik. Markah naik. Yang duduk statik seorang saja. Yang lain memang naik lah. Okey. Jadi itu bagi saya lah berbaloi. Dan saya pun janji dengan diorang. Siapa yang dapat, contoh masa pertengahan tahun ni dapat A, contoh kalau 5A, RM50 lah. Okey, ini saya bagi nama ARN10. Bila kita akan bagi AR2 maksudnya pertengahan tahun, kemudian percubaan nanti. Okey, yang ni sekolah kami ada LPS, pengurusi LPS Datuk Subramanian. Datuk dah pun bagi duit dekat saya. Okey, dah ada RM1,000. Jadi kita akan guna duit ni lah untuk bagi kat pelajar ni. Okey, pelajar yang dapat A pertengahan tahun dan percubaan nanti. Kemudian pelajar kami nama Dennis Haziq tu. Antaranya lah yang memang banyak lah yang dia dapat A sebelum-sebelum ni kan. Kalau katalah dia lah kalau kata nak berpotensi lah nak dapat 8A. Cikgu, dia ada tanyalah, cikgu kalau pertengahan tahun ni dia dapat 8A, dia dapat RM80 ke cikgu? Yalah memang dapat RM80 lah. Kemudian percubaan pun macam tu, main nanti SPM nanti pun macam tu lah. Maksudnya kita bagi dulu, bagi ganjaran dekat pelajar. Dapat A RM10. Satu subjek kan. Kalau 8 subjek RM80 lah. Okey. Baik. Kemudian ini gambar yang kita buat untuk pelajar 3-5 tu lah. Okey, ini penetapan target. Kita ada satu bilik sebenarnya bilik mesyuarat, nama bilik naratif. Jadi kat sini ada ikon. Kami buat ujian lisan pun kat sini lah. Jadi pelajar selesa kan. Jadi kita nak pelajar tu macam kita raih budak kan. Pelajar tu. Dia orang tak kata apa, kita layan macam raja lah. Jadi saya selalu cakap, kamu nak apa lagi kita kan. Kami layan kamu ni istimewa dah. Kami nak hanya pun fokus belajar. Ada masa kami bawa pergi makan angin, enjoy macam tu. Okey, ini dalam okey, ini kelas fajar. Ni kelas fajar. Ni kelas intervensi yang petangnya. Ni petang. Okey. Okey, saya ambil gambar yang ni fokus dekat lah. Okey. Kelas tambahan lah. Baik, kemudian yang ni ini jadual-jadualnya. Intervensi layak sijil lah kan. Yang ini lebih fokus pada 3-5. Ni jadual-jadualnya. Okey, jadual ni sampai percubaan lah. Nanti lepas percubaan akan ada jadual lain untuk sepanjang SPM kita akan bagi jadual kelas pecut tu. Okey, ini modulnya. Kan. Okey. Modul. Okey, jadi kelas
Kembaran IPG 14 Julai. Inilah kata Zik. Okey. Bagus. Ini gambar di IPG. Ni semua ni gambar di IPG lah. Okey. Jadi itulah. Okey. Tapi takat ni alhamdulillah 2 program besar kami buat AIPG dengan di hotel kita nampak lah. Kita nampak hasilnya kan. Kita nampak hasil je. Okey, yang ni hak menggapai bintang tadi yang di Hotel Sri Malaysia. Ni kan. Bukannya ada peluang nak ni kan. Ni, yang ni semua kita jemput peluang lah. Okey, cikgu luar pun memang yang cikgu cemerlang. Cikgu cemerlang, pemeriksa kan. Okey, pelajar pun boleh enjoy makan pun makan kira makan buffet kat hotel, makan sampai kenyang kan. Jadi okey, untuk cikgu pula, ini untuk pelajar kita selalu bagi sijil lah. Kalau apa-apa memang bagi sijil. Okey, untuk cikgu-cikgu pula satu galakan. Jadi setiap bulan kita bagi 2 orang lah untuk sijil. Yang ini bulan Jun punya. Bulan Jun, bulan Julai esok kita akan bagi. Jadi tak ada gambar lagi lah bulan Julai. Ini bulan Jun. Kita baru je mula ni. Mula dapat idea yang Cikgu Wan bentang itu dalam CDL. Cikgu Wan kan bagi sijil kan. Cikgu-cikgu yang undi. Jadi kita lepas tu je. Lepas CDL dengan Cikgu Wan tu. Lepas tu saya teruslah buat. Saya terus buat link untuk cikgu-cikgu isi. Dan inilah hasilnya. Sebab cikgu sikit kita buat 2 orang sajalah. Okey. So kita akan sampaikan sijil yang bulan. Semua yang saya cakap tadi. Okey, celik ilmu ni. Yang ni pelajar yang ni yang ada dalam gambar ni. Ni 6 orang lah. Ni 6 orang. 6 orang. 1, 2, 3, 4. Ni pelajar yang sama ni. Ni pelajar yang sama. Ni sorry dah. Okey, pelajar yang sama. Semua ada 7 orang. Jadi kami intervensi light CD yang ni celik ilmu yang ni. Yang tak kuasai 4M ni. Bermula di tingkatan 1 lah. Okey, yang ni tingkatan 5. Ni tingkatan 5. Okey, ni tingkatan 5 juga. Okey, ini tingkatan 3. Tingkatan 2. Ni tingkatan 1. Tingkatan 2. Tak ingat pula saya. Okey. Baik, kemudian jadi kami guna modul bacalah sayang. Kami guna modul bacalah sayang. Mula-mula dulu kami buat rakaman dulu. Kami rakam dulu, kami bagi buat test dulu, tengok tahap macam mana kan. Rakam, okey, kemudian buat tulisan. Okey, betul lah. Memang pelajar-pelajar ni memang tak kuasai. Kemudian ada pelajar yang ni, okey, tak kenal ABC hanya boleh tulis sampai G saja. Jadi kena mula dari awal. Tapi alhamdulillah lah ni dah boleh baca dah. Okey, dah boleh baca dah sikit-sikit yang simple-simple lah. Berdasarkan guna modul bacalah sayang tu. Dah boleh baca dah. Okey, ini latihan menulis semula lah. Okey, ini contoh. Ni tingkatan 1. Nanti ni tingkatan 2. Tingkatan 2. Okey, ni saya ambil lah yang ni. Sebab kami cikgu sikit, jadi kami buat 2 fasa. Kami buat 2 fasa. Ni tadi ni fasa pertama lah. Tapi yang ni sebenarnya fasa kedua. Tapi saya ambil terus lah sebab saya belum ada lagi ni kan. Jadi saya ambil terus yang ni, tingkatan 2 ni. Okey, jadi lepas tu bila dah ni belajar baca, kemudian tulis balik lah. Ni yang mula-mula dulu suruh tulis ABC. Kan mula-mula sampai G saja boleh. Lepas tu kan sambung. Ini sambung lagi dah. Dia dah boleh ingat dah. Boleh tulis lah. ABC besar dan kecil lah. Okey, ni contoh lagi. Inilah step dia. Macam mana nak cakap Okey, kelas ni kami buat. Okey. Cikgu dengan pelajar, kalau cikgu tu main pukul 7, main tengok pelajar dah ada, on sajalah. Pukul 7 sampai 7.20 ke 7.30 ke macam tu. Sebab kelas
7.30 pelajar berhimpun akan adakan kuis, ada pengumuman. Kami ada program setiap hari. Jadi macam hari Isnin ada kuis. Tu ada program lain tu. Kuis tu yang tu program tu yang memang program kita sambung dari tahun lepas. Untuk tu dasarnya ada kuis bila ni ada hadiah. Kan jadi ada hadiah, ada CJ. Kuis ikut subjek lah. Disusun siap-siap dah. Subjek apa. Jadi 7.30 sampai 7.45. Kemudian ada pengumuman. Jadi kelas celik ilmu ni antara pukul 7 hingga 7.20 ataupun ada cikgu macam saya kadang-kadang saya tengok budak tu dah okey dah, saya lepas 7.20 lah. Kalau tak ni lagi saya tak puas hati. Kalau yang suruh tulis tu kadang-kadang lambat jadi sampai 7.30. Macam tu. Cikgu lah yang pegang buku tu. Cikgu tak bagi buku tu dekat pelajar. Macam saya beli buku lain asing dekat pelajar, saya bagi dekat dia. Beli kat kedai RM2 tu, RM2.20 je saya bagi dekat dia. Jadi suruh dia belajar baca di sini di rumah. Di sebelah tu ada gambar untuk color-color. Jadi dia taklah boring sangat. Duk baca saja, kemudian sambil tu boleh letak color. Okey, macam sekolah rendah lah. Macam tadika. Macam tadika macam tu. Okey, baik. Tengok, inilah buku bacalah sayang. Kan? Buku bacalah sayang. Okey, ini kelas ni. Ni kelas yang ni lah tadi. Ni yang saya ni ikut lokasi lah kalau macam pelajar tu. Macam saya cakap tadi, hari Ahad kalau pelajar kena berhimpun di Dewan Terbuka. Jadi di belakang Dewan Terbuka ada kursi batu, jadi duduk kat sini je lah. Kalau di dataran yang tadilah, ni di sebelah ni dataran, jadi ni kursi kantin, jadi kami pun duduk kat sini je. Jadi supaya pelajar tak perlu bergerak ke mana-mana. Jadi selesai je ni, pelajar ni akan pergi duduk dekat dataran. Macam tu. Okay. Kita nak elak jimat bergerak. Okay, inilah modul dia. Bacalah sayang tu. Dia ada 2 kan. Okay, ini jadual. Bukan jadual, laporan lah. Pemantauan celik ilmu. Jadi kita buat pemantauan lah. Okay, antara bulan Julai hingga bulan Ogos. Kan? Laporan tu lah. Tapi aktiviti tu sebenarnya mula dah bulan Jun lagi. Mula bulan Jun. Jadi saya bagi Google Form. Jadi cek laporannya. Jadi saya masuk kat sini. Okay. Sebab kita nak tengok. Di situ kita boleh baca lah. Cikgu-cikgu. Kami ada 7 orang cikgu ni. 7 orang cikgu boleh lah. Mana-mana cikgu yang ni dia nak tengok. Okay. Dia nak buat laporan. Cikgu lain nak tengok. Kan. Okay. Tapi yang ni saya share secara personal lah. Dengan cikgu berkenaan saja. Contoh saya nak laporan dari. Sekejap ya. Saya nak laporan dari cikgu Hema. Kan. Berkaitan dengan pelajar cikgu Hema. Jadi saya send dekat cikgu Hema lah. Macam tu lah saya send personal. Saya tak send dalam grup lah. Sagi kan. Okay. Kita send. Okay. Baik ni yang tadilah. Okay. Kalau kita tengok. Okay. Sini tadi mula-mula kita tengok ada hitam dengan merah saja. Okey, sekarang ada 3. Hitam, hijau, merah. Kan? Okey, hitam tu kita sambung hak tahun lepas. Hijau tu memang dah telah on lah. Telah on. Okey, kemudian yang merah ni ada yang dah laksanakan. 1 sajalah. Sebab kita ARN10 ni duit dah ada, cuma nak kena tunggu result result per tahun. Yang ni Kembara IPG dah laksanakan, ni laksanakan. Kes santapan minda belum laksanakan, kami buat 21 September nanti. Celik ilmu dah laksanakan. Okay, jadi inilah. Yang mana baik kita teruskan saja. Bacalah sayang on saja. Bacalah sayang ni. Pelajar yang datang awal, dia duduk kat dewan, dia ataupun duduk dataran, dia tetap kena baca buku lah. Tak kisahlah buku apa yang dia nak baca. Kalau dia nak buat kerja sekolah ke. Okey, ini gambar-gambar lah.
Ni JPN datang hari tu. 16 orang, 14 orang. 3 Ogos. Okey, saya bentang ni yang samalah, slide yang sama. Okey, 3 Ogos. Sini ingat 3 Ogos lah. Ni. Ogos. Tuan Haji Mahathir. KPPK datang juga. 3 Ogos tu dia tak boleh datang. Beliau ada program lain. Jadi 8 Ogos datang pula. Kan jadi datang nak jumpa juga dengan saya. Nak orang kata apa, nak sembang juga dengan saya. Kan jadi itulah penghargaan lah yang tak ternilai lah bagi saya. Ini CJ yang diberilah. Okey. Jadi ni kemudian 9 Ogos yang dengan PPD. Okey. PPD pun bagi banyaklah CJ macam-macam kategori lah. Kan. Kemudian hari Selasa, hari Isnin. Hari Isnin ni dapat penghargaan dari Nazir. 4 orang Nazir datang bagi CJ. Ni CJ-nya. Bila lonjakan sarjana. Tapi yang ni Nazir sejarah dia bagi CJ, beliau kata sempena bulan Merdeka. Jadi yang ni dia bagi tulis panitia sejarah lah. Panitia sejarah. Ni Nazir. Okey. Itu saja saya dapat kongsi hari ni. Okey. Yang hari itulah ini amalan baik Canva. Semua program tadi kita ada buat kertas kerja tu, kata bersuktu, semua ada laporan, ada dokumentasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh join lah. Ni channel amalan baik Canva. Dan saya minta juga yang ni tuan-tuan dan puan-puan scan yang ni untuk buat penilaian. Penilaian apa yang saya sampai hari ni, apa yang kita buat, kerja buat kita sebelum ni, intervensi semua tu. Lepas ni, ini proses seterusnya lah kalau kita tengok canvas tu kan. Step perkongsian, lepas tu kita nak buat penambahbaikan. Jadi kita minta, kejap ya, ni dah habis dah ni ya. Okey, terima kasih dah habis dah. Jadi saya berhenti kat sini. Biar je lah slide ni kat sini supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh scan dan buat penilaian intervensi program kita ni. Okey, apa yang saya ceritakan tadi supaya kami tim Secretariat ni boleh buat lagi. Apa lagi idea untuk buat nak kekalkan 100% tu. Kan, nak kekalkan 100% layak CJ tu. Nak GP ke 5 kat depan. Kan. Okey. Sekian dulu. Terima kasih. Okey, kalau ada apa-apa nak tanya, saya kekalkan slide ni lah ya. Okey. Terima kasih. Okey, Cikgu Syah. Kita serah kepada Cikgu Syah. Baru dia tembus Okay. talian. Jadi hujan lebat di sini. Terima kasih Puan Hamidah, Pengetua SMK St. Patrick Kulim. Sekolah hebat ni. Tahun lepas pun Risa SPM St. Patrick ni macam nak naik. Semasa sesi perkongsian, saya ingat semasa perkongsian amalan terbaik yang siri 1 tu, tengah duduk bentang, Jabatan Hamidah kata untuk sijil kata peningkatan untuk SPM tu. Tanya. Tengah-tengah kongsi tu kan dapat call dari PPD, dapat call dari JPN. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada apa-apa persoalan boleh kemukakan kepada Puan Hamidah. Kita cuba tengok kalau ada apa-apa perkongsian, kalau ada apa-apa pertanyaan yang nak ditanyakan. Ataupun tuan-tuan dan puan boleh tulis di ruangan chat. Okey, ada Cikgu Zawiyah tanya, modul Kampui. Modul Kampui tu kami Kedah, setiap negeri kan dia ada buat modul. Jadi Kedah ni kami bagi nama, bukan kamilah, JPN lah. Kan, JPN bagi nama modul Kampui. Saya pun tak ingat lah apa maksud Kampui tu.
adalah dia punya ni kan. I tu yang saya ingat I tu intervensi lah. Dia buat JPM buat 6 subjek kalau tak silap lah. Jadi semua sekolah memang kena guna, wajib guna modul tu dan apa ya, cetak memang guna buat arahan, guna duit PCG. Lepas tu setiap orang pelajar dapat, kemudian dia orang akan bagi Google Form untuk jawab setakat mana dah guna modul Kampoi tu. Kan? Modul tu disediakan oleh cikgu-cikgu pakar dan juga pemeriksa lah. Ya. Jadi Puan Hamidah ada lepas. satu soalan. Saya ambil daripada ruangan chat ni. Daripada Puan Nazlah Sulaiman. Ada 2 soalan yang dikemukakan. Satu dia tanya, Puan Nazlah ni tanya, berapa ramai bilangan pelajar SPM sekolah Puan Hamidah? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua daripada beliau bertanyakan soalan untuk sepanjang program intervensi ni, murid-murid tingkatan 5 ni balik atau tidak balik waktu tengah hari? Okey. SPM tahun lepas tu ada 15 kan? Yang boleh lonjak tu kan. Tapi yang hadir periksa hanya 14. Hadir periksa. Tu yang hasil lonjakan tu. Untuk tahun ni pula, SPM tahun ni ada 32 orang. 32 orang. Jadi 2 orang yang tadilah intervensi tadi kan, yang celik ilmu tu. Dia orang tak berapa reti. Baca boleh, tapi kan dia yang pendek-pendek, 2 suku kata saja. Kalau macam 3 huruf macam contoh perkataan mengganggu. Dia tak tahu. Dia nak kan, lain kali tak bunyi apa. Tulis pun sama. Yang lelaki yang dalam gambar tadi kan. Yang hak perempuan tu okey lagi, dia boleh lah. Kan, dia boleh tulis ayat pendek-pendek boleh lah. Kita kena kesan yang tu dulu. Kalau tidak macam mana nanti macam tahun lepas, okey tak seteruk tu. Kan, tahun lepas dia boleh membaca, cuma nak tulis ayat panjang-panjang je tak boleh. Macam tu. Okey, lepas tu soalan yang kedua, kita sebab tu tadi saya tulis mula-mula kan. Mula 6.45 hinggalah pukul 4. Okey, kalau pelajar hak lain-lain tu, tingkatan lain tu, dia mai awal 6.45 sampai pukul 2 baliklah kan. Pukul 2 sebab kami ada waktu tengah hari, kelas habis 1.45, kami ada solat. Pelajar Islam semua memang kena solat dulu kat sekolah, kat surau. Kan, pelajar bukan Islam boleh balik lah. Okey, tapi pelajar bukan Islam, pelajar India yang ambil bahasa Tamil, kan, dia orang kena stay back hari Rabu. Hari Rabu. Sebab jadual bahasa Tamil luar jadual. Ya. Tingkatan 4, tingkatan 5 kan. Okey, lepas tu pelajar tingkatan 5, dia orang akan berada di sekolah lah. Kalau dia main pukul 7, berada di sekolah sampai pukul 4 lah. Kecuali masa exam ni tak ada lah kan. Dia orang akan berada di sekolah. Cuma kami macam hari Rabu, kami buat koko kan. Hari Rabu tu kami dari awal kami ada senarobik. Lepas tu kelas macam biasa. Senarobik tu memang setiap hari Rabu lah. Kelas macam biasa dan petang koko kan. Jadi pelajar tingkatan 5, tahun lepas kami buat koko pun kami tak bagi. Kami duk fokus kat suruh ni juga. Kelas tambahan juga. Tapi kesianlah dekat budak-budak tak ada enjoy langsung kan. Jadi hak tahun ni punya kami buat hari Rabu dia orang ada koko. Jadi kelas tambahan kami hari Ahad, Isnin, Selasa, Khamis sajalah. Jadi susun jadual memang Cikgu Hasma, guru kanan bahasa, dia susun jadual kan. Jadual kelas fajar, kelas intervensi tadi. Kelas intervensi tu kelas petang lah kan. Kelas tambahan tu sampai inilah sampai percubaan lah. Macam tu. Jadi yang tu tak balik, memang tak balik. Kemudian tengah hari macam waktu rehat, dia orang akan order makan siap-siap. Dekat makcik kantin, order dan bayar siap-siap.
Order dan bayar siap-siap, jadi makcik kantin pun, sebab kantin kami kan kecil, pukul 1 dia dah balik dah. Jadi sebelum dia balik, dia bungkus siap-siap, dia letak itu, dia label semua kan. Sebab siapa yang order nasi tu. Okey, dia orang beli nasi je lah. Ayak tak perlu sebab ayak kami ada apa ni, pasang water cooler kan. Macam tu je lah. Kecuali lah kalau tak ada masalah sebab co-op pun ada, dia orang beli-beli kan. Kalau nak ayak ni. Selalunya dia orang beli nasi je lah. Kami tak benar, walaupun depan sekolah ni ada Caltech. Ni tak benarkan balik. Kalau balik, resiko lah macam kan. Ya. Ada yang 3 5. Dia orang ni masuk peralihan. Jadi umur dah ni dah layak dapat naik motor lah apa semua kan. Jadi resiko nanti. Kami tak bagilah keluar. Kalau kecemasan sangat-sangat ada hal ke apa, tu tak apalah bagi keluar lah. Atas kebenaran pengetua. Kan. Okey lah. Okey lah. Alhamdulillah. Dia orang akulah. Sebab apa hari Rabu boleh enjoy. Kan? Ya. Macam tu lah. Okey, ada sekali-sekala kan. soalan yang lain lagi tak? Tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu boleh unmute bahagian mic tu untuk menguatkan soalan. Mungkin kita buka dalam 2 atau 3 soalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kenalkan diri Tuan? Okay, nama saya Syarifuddin Kamal Zaman, Pengetua SMK Kinabutan 2 Tawau. Ya Tuan. Okey, saya berminat dengan penerangan tadi. Cuma saya nak tanya bagaimana, sebab saya pun sedang buat satu tinjauan tentang perkara ni. Bagaimanakah sikap pelajar yang diintervensikan tu terhadap akademik? Mesti kata tabiat dia, kehadiran dia ke sekolah, kemudian tabiat dia dalam pembelajaran, sejauh manakah dia punya boleh tolong ceritakan tak dia punya apa nama dia, tingkah laku akademik dia tu? Okey, sekian. Itu saja soalannya. Okey, tingkah laku akademik sebenarnya pelajar St. Patrick ni, dia bukan, orang kata apa ya, bukan nakal. Pelajar yang akhlaknya baik, dengar cakap. Cuma dia orang masalah pembelajaran. Dia orang tak ada, orang kata apa ya, tak mampu. Orang kata dari segi IQ tu tak berapa ni lah. Contoh macam yang peralihan ke apa kan, dia orang memang kadang-kadang tak abai. Mak bapak tak ambil tahu langsung. Macam tu lah. Dorongan untuk belajar tu tak ada. Jadi bila dia main di sekolah, kan contoh macam kita buat yang intervensi yang tu apa panggil celik ilmu tadi tu kan. Dia orang tengok cikgu je terus bangun. Tak perlu nak panggil-panggil dah. Kemudian dia orang punya tekun, tapi nak buat macam mana sebab jenis kategori dia ada masalah pembelajaran tu. Dia tak mampu nak ingat lama. Dia slow kan. Cuma pelajar-pelajar ni bila kita panggil waris, contoh macam hak bawah saya tu kan. Saya ambil tita 1 tu. Saya tahun lepas saya ajak juga tahun lepas saya ajak dia ajak sejarah, dia ajak tita 1. Tahun ni saya ikut, saya follow. Saya ajak tita 2 tahun ni. Kelas tu kan. Jadi tahun lepas saya dah sembang dengan mak dia. Mak dia kata tak apa, anak saya boleh saya hantar tuition. Hantar tuition. Lepas tu tuition pun sebab dia tuition ni dia personal. Dia tuition personal. Bayar saya tak ingat berapa. Sebulan kalau tak silap saya lah RM90. Dia seorang je. Cikgu tu ajak dia seorang saja. Kan? Tapi macam tu juga. Macam tu juga. Tak ada perubahan. Kemudian saya tanya dia, pasal apa kamu tak boleh ni? Semua pasti kita, cikgu saya tak faham. Kemudian cikgu pula tukar-tukar. Ya, betul. Lepas tu saya kata, saya telefon mak dia. Saya telefon, saya suruh main. Lepas tu mak dia tak main pun. Cuma saya cakap lah, puan anak puan ni sebenarnya masalah pembelajaran. Kalau pergi boleh macam masuk pendidikan khas ke apa kan. Boleh dia belajar kemahiran. Tapi mak dia tak boleh terima. Dia kebanyakannya pelajar ni dia memang waris tak boleh terima. Dia orang boleh terima kalau nak mohon kad OKU tu, dia orang boleh terima kalau masalah fizikal saja.
Yang tu ada 3 5 ada seorang. Yang tu pasal fizikal je. Yang tu. Tapi dari segi Okey. penerimaan depa tu, depa mau. Tapi nak buat macam mana? Kemampuan otak depa tu kan. Terhad. Betul. Setuju. Kan? Kemudian ada juga yang Okey Puan, saya nak ya. Hmm. okey, saya nak tambah Okey, ada lagi? mungkin sebagai satu cadangan tambahan lah mungkin. Oleh kerana Okey. saya dah dapat lihat sebenarnya pelajar ni dia, kita tak tahu macam mana dia punya mind dalam otak dia kan. Jadi saya mungkin nak cadangan satu perkara. Saya terjumpa dalam satu teacher, dia cadangan dia buat macam ni, dia gunakan satu klausa, I wish my teacher knew. Dia buat satu penyataan, I wish my teacher knew. Lepas tu pelajar isi apa yang sepatutnya guru tahu tentang diri dia. Jadi kalau sebab saya pernah buat di sekolah ni kan, dan saya pernah kumpul sampai satu klausa yang dibuat oleh pelajar. Dia isu pasal sekolah tapi isu di rumah. Sampai ada tulis kata I want to suicide. Itu sebagai cadangan lah, mungkin boleh digunakan sebagai I wish my teacher knew. Ini lebih daripada counselling sikit lah, supaya kita lihat bagaimana kita punya emosi pelajar tersebut lah, apa yang dialami tentang pembelajaran tu. Itu yang saya jumpa lah dalam pembacaan saya. Itu saja perkongsian. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih, nanti kami boleh buat. Ya. Sebab tu kita macam tu lah, macam saya kata, kalau ikut Canvas tu kan, bila kita buat sesuatu kita share, kemudian kita nak buat penambahbaikan apa idea dari kawan-kawan kan. Kalau Ya. saya tak cerita macam ni, sampai bila nak ni kan. Betul. Kita boleh buat penambahbaikan nanti. Terima Okey. kasih banyak Cikgu Syarifuddin. Syarifuddin. Terima kasih banyak. Tuan Syarifuddin, saya tertarik tadi. Saya dengar kata Tuan sedang buat kajian ya? Saya sedang apa nama, sedang follow saya punya pelajar-pelajar itu pelajar sains saya. Macam ni Tuan, sekarang ni grup CDL untuk PGB yang kita ikuti sekarang ni, kita masih lagi mencari peserta-peserta yang terdiri daripada pemimpin pendidikan yang berminat untuk buat perkongsian. Jadi saya tengok, saya dengar daripada cara Tuan cakap tu, Tuan sedang buat kajian. Mungkin Tuan berminat untuk join grup ni. Mungkin Tuan boleh buat sharing dengan kita untuk sesi-sesi yang akan datang. Boleh Tuan? Saya sedang berurusan dengan Cikgu Dr. Iksan sebenarnya. Okey, cantik. Terima kasih. Cuma buat masa ni saya nak. Ya. Terima kasih Tuan. Cuma buat masa ni saya nak kumpulkan dulu saya punya dapatan dulu. Sebab saya ini bermula dalam tempoh pertama. Okey, begitu juga dengan peserta-peserta yang lain pada petang ni. Mungkin ada yang berminat untuk sertai, mungkin ada yang mungkin nak buat perkongsian sikit bersama kita. Grup masih lagi terbuka untuk mana-mana PGP yang berminat. Kalau tuan-tuan dan perempuan berminat, tuan-tuan dan perempuan boleh isi di bahagian chat tu nombor telefon dan berikan sikit butiran daripada sekolah mana. InsyaAllah kita, Dr. Ehsan ataupun Puan Wani akan ambil maklumat tuan untuk kita masuk dalam grup CDL. Jadi ada beberapa soalan lagi tak daripada peserta-peserta yang lain? Okay. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Puan Nurani. Saya boleh Puan Nuraini. Maklumat sikit daripada mana? Okey, saya Puan Nuraini binti Muhammad dari SMK Bandar Tasik Kesuma, Selangor. Okey. Saya tertarik dengan program yang dijalankan oleh sekolah Puan lah, ya, Puan Hamidah. Okey, bolehkah Puan share pengisian program yang dilaksanakan di hotel tersebut kepada murid-murid yang terlibat lah. Itu saja. Okey, sebab tu saya bagi. Jadi pun tengok dekat ni, amalan baik Canva, nampak tak? Dekat slide. Dalam ni, yang dekat hotel ke, yang kat mana ke, semua ada dalam ni. Puan boleh ambil. Ni, amalan baik Canva ni. Ni channel Telegram ya, Puan scan dan Puan join lah. Okey, baik. Terima kasih. Nah, dalam tu semua ada. Puan nak apa? Nak TS25 ke? Kan? Nak slide ni ke? Slide ni pun ada dalam tu. Macam-macam semua ada dalam tu. Semua apa yang kami buat, kan, dari tahun lepas tu semua ada dalam tu.
Ya, Okay, okey. Dalam tu ada. Kertas CV-nya? kerja ada dalam tu. Ya. Ya. Saya akan join. Terima kasih. Boleh, kita ada ruang lagi. Ada apa-apa pertanyaan Ya. lagi? Sekejap lah Puan Sekarang Rahayu. pun kan banyak nak kena buat untuk pulihkan pelajar kan. Boleh je buat program dekat hotel, tak ada masalah, sekolah rendah pun. Macam Cikgu Syah lepas ni ada tempat-tempat yang ni kan. Bagi pelajar tu explore. Kan, bagi apa, rasalah macam mana duduk kat hotel, makan kat hotel kan. Macam tu lah. Jadi tuan-tuan dan puan Masukkan. boleh mula mengisi link kehadiran yang telah diberikan. Jadi saya bagi ruang last untuk Puan Hamidah dalam 1 minit untuk recap balik apa yang Puan Hamidah bentangkan pada hari ini. Silakan Puan Hamidah. Okey, apa yang kita bentangkan hari ini semuanya memang intervensi layak CJSPM. Jadi semuanya memang akhir sekali menjurus ke arah 100% SPM layak CJ kan. Jadi dia bukan saja fokus tingkatan 5 tapi bermula dari tingkatan 1. Peralihan kita tak kacau sebab peralihan memang dah ada silibus di sini. Yang itulah. Jadi kalau tengok tu memang perlu duit lah. Apa-apa pun perlu duit. Okay. Kekuatan saya sebab jarak saya setiap tahun memang saya buat modul. Itulah kekuatan saya. Bila saya sebagai pengetua tunjuk yang terbaik macam tu, jadi anak-anak buah pun kan ikutlah. Macam tu. Itu juga yang ayat yang sama saya cakap masa bentang dekat JPN hari tu. Kan? Kekuatan dekat saya tu ada. Apa yang kekurangan saya minta maaf banyak-banyak. Terima kasih. Jumpa lagi nanti mungkin sesi akan datang ada lagi yang saya akan share. InsyaAllah. Sebab saya memang duk tunggu ada. Ada. Slide dah siap. Cuma saya tunggu dulu. Saya kena postpone slide tu. Untuk CDL. Okay. Terima kasih Puan Hamidah atas perkongsian pada hari ini. Harapan saya untuk perkongsian kita pada perkongsian yang kedua sebenarnya. Hari ini perkongsian yang kedua Puan Hamidah. Dia jadi genap. Dia ambil siri yang pertama, siri yang kedua, siri yang ke-10, giliran dia sekali lagi. Dan 2 kali juga saya berkolaborasi dengan dia lah, Tainan Syabah Puan Hamidah. Tuan-tuan dan perempuan, sekali lagi harapan saya, ilmu yang kita dapat ni insyaAllah kita dapat praktikan, kita modifikasi mengikut kesesuaian lokasi kita, dan saya doakan tuan-tuan dan perempuan selaku pentadbir sekolah dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sebelum kita bersurai tuan-tuan dan perempuan, open start kamera masing-masing untuk kita buat sesi bergambar untuk sebagai kenangan. Wani standby Wani. Cikgu. Okey, cikgu-cikgu semua boleh buka kamera, kita akan ambil gambar. Okey, on kamera Pada paparan masing-masing. saya, kita ada 2 page. So, diminta cikgu-cikgu semua buka kamera untuk kita ambil gambar sebagai dokumentasi. Baiklah, saya mula ambil gambar cikgu. Okey Wani. Okey, semua cikgu senyum. 1, 2, 3. Sekejap ya, kita ada satu muka surat lagi. Pada muka surat yang kedua juga. Semua senyum. Ya. Alright. Tunggu sekejap. Baiklah, 1, 2, 3. Senyum. Okey, sudah cukup. Okey. Selesai. Terima kasih Wani. Okey, jadi saya ingat perjumpaan kita habis setakat ini dahulu. Kita akan berjumpa lagi pada setiap hari Rabu insya-Allah. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.